السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, saya beringat yang mulia Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya kita dapat bertemu kembali dalam tafsir ini. Kita masih lagi berada pada ayat penghabisan daripada surah Al-Qiyamah yang bermula pada ayat 26, iaitu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Sadaqallahul azim. Terjemahannya daripada Sahih Tafsir Ibn Katsir, sekali-kali jangan apabila nafas seorang telah pun mendesak sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahawa sungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertawad betis kiri dan betis kanan, kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dan dia tidak mahu membenarkan Rasul dan Quran, dan tidak mahu mengerjakan salat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, ikhwati fillah, Allah mengkhabarkan tentang keadaan sakaratul maut. Inna lil mauti sakarat. Nabi SAW sendiri menceritakan tentang kematian ni. Kematian ada sentakannya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila kita cerita tentang kehidupan ni, itu sebab Nabi mengajar kita satu doa. Kematian ni satu benda pasti. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Tuan-tuan, hadis ini merupakan hadis hasan gharib seperti yang di status yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Jadi kebanyakan ulama menganggap dia sebagai hasan. Maksud doa ni, tuan-tuan yang mulia sekalian, selari dengan apa yang sedang kita bincangkan sekarang ni, kematian satu benda yang akan berlaku, pasti berlaku. Apa persiapan kita untuk menghadapinya? Banyak kalau doa ni, tuan-tuan. Kita sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat yang mengiringi fardu, amalkanlah doa ni. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, beri kepada kami rasa takut untuk melakukan maksiat sehingga menghalang kami melakukannya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Yakin rasa taat kepadamu sampai boleh membolehkan kami untuk sampai ke syurga-Mu, ya Allah. Wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, rasa yakin yang Kau bekalkan sehingga kami rasa mudah menghadapi kesusahan hidup dunia. Wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Ya Allah, berilah kami nikmat dengan pendengaran, penglihatan, kekuatan selagi Kau beri pada kami kehidupan ini. Waj'alul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Jadikanlah dia satu kekuatan untuk kami, dan berilah kepada musuh-musuh kami yang dendam pada kami, menzalimi kami, hukuman yang selayaknya. Wansurna 'ala man 'adana. Tolonglah kami kepada orang yang musuhi kami, ya Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ini di mahal syahid. Jangan jadikan musibah ni menimpa dalam urusan agama kami, ya Allah. Kalau musibah dalam dunia ni boleh tahan, tuan-tuan, dan musibah dalam agama hancur, tuan-tuan. Wala taj'al dunia akbara hammina. Jangan jadi dunia ni matlamat utama fokus kami lupa pada akhirat, ya Allah. Wala mablagha ilmina.
Situ saja matlamat, belajar untuk dunia, kerja untuk dunia, bisnes untuk dunia. Jangan jadikan kami seperti itu ya Allah. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Janganlah ada golongan yang maknanya kami bertindak zalim pada kami sehingga kami menjadi mangsa mereka. Tuan-tuan bekerja ke, takut dianiaya orang ke, dalam perniagaan ke, dalam makan gaji ke, dalam mana-mana hierarki duduknya kita dalam organisasi yang kecil masyarakat pun, amalkan doa ni tuan-tuan, penting sangat. Jadi dalam ayat yang sedang kita fokuskan menceritakan tentang sakaratul maut, sakarat. Sampai Nabi SAW sendiri pun menghadapi sakaratul maut, letakkan tangan Nabi dalam bekas yang ada air, menyapu ke wajah Nabi SAW. Dan Nabi telah bersabda, sungguhnya kematian ada sakaratnya. Nah, ni cerita tentang sakarat yang akan kita lalui. Setiap kita akan lalui sakitnya kematian itu. Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmul Durar menghubungkan ayat yang ke-26 yang kita sedang bincangkan dengan ayat 20 yang lalu. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Ni kisah tentang manusia sibuknya mengutamakan dunianya. Sekarang lanjutan di 26 sampai 30 ni masih lagi menceritakan kecintaan dunia yang masih terpaku dalam hati setiap manusia yang lalai, sehingga payah dia menerima hakikat kematian. Dah mati, betul ke nak mati ni? Lihat ayat ni cantik ubahannya. Sekali-kali tidak. Cintanya kepada dunia tu sampai dikatakan nanti hanya tak seorang yang dapat menyembuhkan. Waqila marraq. Raq ni dia perkataan bersyarat. Raq perkataan raqa yarqa. Raqa yarqa. Ruqyah, bukan ruqyah. Ruqyah. Ruqyah maknanya satu jampi yang dibacakan untuk penyembuhan. Jadi makna raqin ini orang yang akan menyembuhkan. Jadi dapat kita fahami daripada ayat ni tuan-tuan, bila kesakitan tu wajah dah hampir pucat, hidung pun dah hampir jatuh, kaki pun dah hampir selari dengan ketingnya. Itu gambaran di kemuka Al-Quran terhadap kematian tuan-tuan, amat menakutkan. Selepas itu syurga ataupun neraka di alam barzakh pula. Jadi kalau kita fahami ayat ni tuan-tuan, dapatlah kita lihat menggambarkan tiada seorang pun yang dapat menghalang kematian itu berlaku. Pertanyaan ni, waqila man raq, itu ada saktah. Kalau kita bagi tajwid, saktah maknanya berhenti sebentar. Jadi pertanyaan yang diajukan ni difahami sebagai meminta maklumat, dalam erti kata orang yang hidup bertanya, ada orang berdua orang buat lagi tak? Tapi hakikat yang sebenar usul bahasa Arab ni, ini menafikan ada seseorang yang mampu mengubati pada waktu itu. Barulah doktor pakar yang paling hebat pun diletakkan alat bantuan pernafasan sekalipun, jantung menampak masih bergerak lagi, masih ada turun naiknya. Tapi benarkah fulan ini masih hidup? Raq ini juga boleh diambil perkataan raqa yarqi. Raqa yarqi. Tadi kita sebut perkataan raqa yarqa. Boleh juga diambil perkataan raqa yarqi. Antara kamus yang baik untuk menyeludukan tuan-tuan berkaitan dengan perkataan Quran ni ada dua tuan-tuan. Satu daripada kamus Al-Farid dan yang kedua kamus Al-Aziz. Kedua kamus ini ditulis oleh mereka yang banyak mengajar untuk memahami Al-Quran Karim. Jadi makna raqa yarqi ini, ruqi berarti naik, disebut oleh Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufadat juga. Ketika seakan-akan ditanyakan siapa yang akan membawa rohnya naik ke atas, apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Pendapat ni nampaknya kurang tepat. Bukan saja kerana ketinggian dan arah atas hanya menggambarkan kemuliaan dan syurga, bukan penghinaan dan neraka, sehingga tidak dapat dinyatakan bahawa malaikat seksa yang akan mengangkatnya ke langit. Bukan saja kan itu, tapi juga kan ayat berikut berbicara tentang sifat buruk yang disandang, yang dimiliki bersangkutan berkaitan dengan tidak membenarkan ajaran agama dan tidak pula salat. Jadi perkataan raqa yarqi ini nak merujuk kepada siapa yang nak bawa roh itu naik ke atas kurang tepat. Yang tepatnya raqa yarqa yang berarti ruqyah. Ruqyah maknanya merawat, menjampi. Siapa yang dapat menjampinya? Wa dhanna annahu al-firaq. Dhanna, kalau kita belajar bahasa Arab, kita lihat dalam kamus Al-Aziz, kamus Al-Farid, maksudnya menduga. Ini merupakan satu isyarat keinginan manusia yang masih mahu mempertahankan hidupnya sampai waktu yang terakhir. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia rasa, betul ke nak mati ni? Betul ke nak pisah dengan dunia ni?
seolah-olah dia masih lagi menafikan kematian akan berlaku terhadap dirinya. Dan ni orang yang lalai lah, ahli maksiat lah ni. Dia nak mempertahankan hidupnya sampai detik terakhir, padahal nyawa sudah sampai ke taraqi. Kala idza balagati taraqi, bila nyawa telah sampai ke kerongkong. Taraqi ini berbentuk jamak dari perkataan tarquwa. Tarquwa iaitu lubang yang terdapat di kerongkong untuk pernafasan dan saluran makanan tekak kita ni. Dengan dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Lagi ayat yang Allah gambarkan di surah Al-Waqi'ah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkong padahal kamu tidak ketika itu melihat kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat? Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu pada tempatnya, jika kamu orang-orang yang benar? Dalam ayat surah Al-Waqi'ah ni ternyata Allah gunakan perkataan al-hulqum, di sini taraqi. Jadi maknanya nyawa dah sampai ke situ bagi menggambarkan tiada peluang untuk ia kembali ke dalam tubuh, ia akan keluar. Bila nyawa kita ni keluar, maka mata akan tabi'ahul basar, keluar, maka mata akan melihat periuk itu perpisahan yang tidak akan ada pertemuan semula. Jadi bila Allah gambarkan kala idza balagatit taraqi, sekali-kalinya bernafas seorang sedang desak sampai ke kerongkong, kata Ikrimah daripada Ibn Abbas, wa qila man raq, nanti dikatakan ada tak orang yang sudi untuk baca ruqyah, tolonglah kembalikanlah nyawanya fulan ini. Muslimin semua yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ini kata-kata daripada Ibn Abbas. Abu Qilabah pula berkata, siapa yang dapat menyembuhkan raqin ini, maknanya ada tak orang yang syafin, ada tak orang yang boleh menyembuhkan, siapakah doktor, berapa pun kami akan bayar. Inilah tanggapan orang-orang kafir keliling si mati mereka. Boleh tak kami bayar apa sahaja kepada doktor tersebut untuk mengembalikan ruhnya balik semula? Tapi ayat Allah ni menakutkan tuan-tuan bagi mereka yang faham. Wal tafatis saqu bisaq, bertautlah betis kiri dan betis kanan. Ada setengah ulama mengatakan bertemulah di antara dunia juga akhirat, pertemuan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, yang akan melepaskan hanyalah orang-orang beriman saja yang dirahmati Allah SWT yang akan lepas daripadanya. Jadi wal tafatis saqu bisaq, sehingga mereka mengatakan pertemuan yang dimaksudkan sini adalah pertemuan balak bertemu dengan balak berikutnya, kata Mujahid pula. Yang lain mengatakan memang benar maksud ayat ini dalam maksud yang hakikahnya yang sebenar tanpa takwilan. Kaki bertemu dengan kaki menunjukkan seolah-olah ketakutan yang amat sangat. Ini merupakan satu signal yang diberikan oleh seseorang yang akan mati. Pergerakan kakinya, tubuhnya, hidungnya menampakkan dia akan pergi untuk selama-lama, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Al-Hasan Al-Basri pula berkata tentang bertaut kaki kanan dan kaki kiri, betis kanan dan betis kiri ini, kedua-dua kaki lumpuh, kaki sudah tidak dapat menampung lagi tubuh yang dahulu digunakan untuk pergi ke sana kemari. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, nanti kita akan lihat lagi cantiknya gambaran yang dikemukakan ni. Dia mampu menyebabkan meremangnya bulu roma di tengkuk kita. Kematian ni satu yang pasti, tuan-tuan, sebab ia merupakan satu formula yang sangat bermanfaat untuk melembutkan hati yang keras dan degil pada Allah SWT. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang perspektif para ulama akhlak, tazkiyatun nufus, tasawuf, bagaimana memahami perkara ini dan mensinkronaskannya dalam segala aktiviti harian kita. Kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.